Jadi hari ini kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi tindakan enzim. Okey, sebelum ni kita ada belajar iaitu ada 4 faktor kan. Okey, 4 faktor tersebut ialah kesan suhu, kesan pH, kepekatan enzim dan kepekatan substrat. Okey, kesan suhu. Okey, pada suhu yang rendah, kadar tindak balas yang dimainkan oleh enzim adalah rendah. Okey, jika dilihat pada nombor 1 berlaku pada kenaikan suhu kan. Okey, bagi setiap kenaikan suhu sebanyak 10 darjah Celsius, kadar tindak balas akan meningkat 2 kali ganda sehingga mencapai suhu optimum iaitu 40 darjah Celsius. Okey, masa ni apabila suhu meningkat, dia punya tenaga kinetik juga antara enzim dan juga substrat juga adalah meningkat. Bila ada tenaga kinetik yang tinggi, akan ada juga peluang yang tinggi untuk substrat bergabung dengan tapak aktif pada enzim. Maksudnya, bila suhu tinggi, pada keadaan suhu yang tinggi, senanglah untuk enzim dan substrat tersebut bergabung pada tapak aktif. Okey, pada suhu optimum iaitu 37 darjah Celsius, kadar tindak balas menjadi maksimum. Apa yang dimaksudkan dekat sini ialah kadar tindak balas tersebut menjadi paling tinggi, paling banyak dah dia buat kerja dia. Okey, pada suhu optimum ni, tenaga kinetik tadi tu yang banyak tu, dia akan pecahkan ikatan kimia yang membentuk enzim yang bentuk dia 3D tadi tu. Dia akan pecahkan ikatan kimia yang berada dalam enzim tersebut dan menyebabkan enzim tersebut ternyah asli. Apa yang dimaksudkan dengan ternyah asli dekat sini? Enzim kan dalam bentuk 3D yang bergumpal kan. Okey, dia ibarat benang yang bergumpal. Lepas tu bila kita leraikan benang tersebut yang bergumpal tu menjadi satu tali saja. Itulah yang dimaksudkan dengan ternyah asli. Okey, apabila bentuk enzim tersebut ternyah asli, iaitu bukan dalam bentuk 3D lagi, substrat tu tak boleh lagi bergabung dekat tapak aktif dia. Tak boleh lagi masuk, tak fit. Dia punya bentuk tu dah tak sesuai dengan tapak aktif enzim tersebut. Sebab tu kadar tindak balas tidak boleh meningkat. Kadar tindak balas akan menurun bila melepasi suhu optimum. Apabila kadar tindak balas melepasi suhu optimum pada nombor 2 tu, jika ada lagi kenaikan suhu tapi tak akan ada lagi kenaikan kadar tindak balas. Kadar tindak balas akan menurun sebab bentuk enzim tersebut dah ternyah asli. Okey, itu sedikit tentang kesan suhu pada enzim. Okey, yang kedua ialah kesan pH. Enzim peka ataupun sensitif terhadap pH. Okey, enzim yang berbeza mempunyai nilai pH optimum yang berbeza. Okey, sebagai contoh, pepsin mempunyai pH optimum iaitu pH 2. Maksudnya di sini ialah pepsin bertindak dengan lebih berkesan pada pH 2 iaitu medium acidic. Manakala amylase pula bertindak dengan lebih berkesan pada pH 7 iaitu medium neutral, dan trypsin pula bertindak dengan lebih berkesan pada pH 8 iaitu medium alkali. Okey, perubahan nilai pH yang ekstrim akan memutuskan ikatan kimia dan mengubah tapak aktif enzim. Lalu enzim akan ternyah asli. Apa yang dimaksudkan dekat sini? Okey, perubahan nilai pH akan mengubah cas pada tapak aktif enzim dan juga permukaan substrat. Okey, apabila berlakunya perubahan cas pada tapak aktif enzim tersebut, jadi berubahnya bentuk pada tapak aktif enzim. Apabila berubahnya bentuk pada tapak aktif tersebut, pada tapak aktif enzim, jadi enzim dan substrat tidak dapat bergabung kerana bentuknya yang tidak sepadan. Okey, setiap enzim mempunyai pH optimumnya yang tersendiri kan. Okey, apabila enzim melepasi pH optimumnya yang sendiri, kadar tindak balas tersebut akan menurun sebab bentuk enzim yang sudah ternyah asli. Yang ketiga ialah kesan substrat. Okey, jika dilihat pada gambar rajah tersebut,
Apabila kepekatan substrat meningkat, kadar tidak balas juga akan meningkat. Dekat sini cikgu akan terangkan macam mana ia terjadi. Okey. Apabila kepekatan substrat ditambah, peluang perlanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim juga adalah meningkat. Ini menyebabkan apabila kita tambah lagi kepekatan substrat tersebut, dia punya peluang untuk enzim dan substrat tersebut bergabung pada tapak aktif adalah tinggi. Kadar tindak balas akan terus meningkat sehingga dia mencapai tahap maksimum. Maksudnya kat sini dia dah sampai tahap paling tinggi. Okey, selepas tahap maksimum, kepekatan substrat akan menjadi tepu. Maksudnya dia punya kadar tindak balas tu akan konstan saja ataupun malar. Maksudnya tak naik dan tak kurang. Sama je pada nombor 2 tu kan. Okey. Kenapa dia sama? Sebab kepekatan enzim menjadi faktor pengehat kepada kadar tindak balas tersebut. Jadi, untuk kita tingkatkan lagi dia punya kadar tindak balas, kita kena tambah kepekatan enzim. Bila kita dah tambah kepekatan enzim tersebut, barulah kadar tindak balas akan meningkat. Kalau kita tak tambah, dia akan terus konstan ataupun malar, sama je. Okey, yang keempat adalah kepekatan enzim. Apabila kepekatan enzim bertambah, kadar tindak balas juga akan meningkat kerana kehadiran lebih banyak tapak aktif pada enzim tersebut. Okey, kadar tindak balas akan terus meningkat sehingga mencapai tahap maksimum. Apabila dah sampai tahap maksimum, kadar tindak balas tersebut akan menjadi malar ataupun konstan. Maksudnya sama aja, tak naik dan tak kurang. Sama macam sebelum ni yang cikgu ajar. Jadi, pada tahap maksimum, kepekatan substrat menjadi faktor pengehat kepada kadar tindak balas tersebut. Kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan substrat. Okey, kat sini, apabila kita tambah kepekatan substrat, barulah kadar tindak balas tersebut akan meningkat.